Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada anak-anak murid cikgu semua. Apa khabar semua? Apa khabar? Tak dengar pun. Okey, hari ini bahasa Melayu boleh buka buku teks muka surat 53. Hari ini kita akan belajar cara untuk menulis ataupun membina karangan. Okey, dah buka buku? Kalau tak ada buku, tengok yang cikgu post ni. Jangan tajuk kita, jangan dedah maklumat. Okey, yang ini yang biasa ada berlaku sekarang di Malaysia apa ada ni. Kita tengok gambar dulu sebelum kita nak bina karangan ni. Perempuan yang dalam gambar tu nama dia Hajar. Nama dia Hajar. Cuba tengok pendahuluannya nombor 1. Tengok pendahuluan nombor 1. Okey, Hajar bersuah foto. Poin yang kedua, memuat naik gambar dalam media sosial. Suah foto tu selfie lah. Dia selfie. Bahasa Melayu dia suah foto. Dia suka suah foto, lepas tu dia suka memuat naik gambar dalam media sosial. Memuat naik ni upload lah. Okey, cuba tengok draft. Tengok draft. Draft ni ayat pendek ataupun isi penting apa yang kita nak tulis di dalam perenggan tersebut. Okey, ingat. Untuk karangan, kita ada perenggan yang pertama, pendahuluan. Perenggan pertama, pendahuluan. Perenggan kedua, isi. Perenggan ketiga, isi. Kita tak kisah isi berapa perenggan kita nak buat. Berdasarkan berapa banyak draft yang kita buat lah. Ada, kalau di sini dia suruh kita letak 3 isi untuk 3 perenggan untuk isi. 1 pendahuluan, 1 penutup. Jadi semuanya 5 perenggan. Perenggan pertama iaitu pendahuluan. Ingat lagi cikgu ajar. Perenggan pertama dia mesti rapat di tepi garisan buku tu. Dia tak ada lagi dia tak jarak. Okey, ini awak faham kan? Okey, untuk yang perenggan lain letak 1 jari untuk jarak dia, okey? Tengok draft tu. Hajar bersuah foto memuat naik gambar dalam media sosial. Draft dia, Hajar suka bersuah foto. Dia memuat naik gambarnya dalam media sosial. Bila? Waktu ketiadaan ibu bapanya di rumah. Dia cakap biasanya kalau kita tengok dekat Facebook kan, ada orang perempuan ke lelaki ke, dia ambil gambar, dia buat gambar macam ni, dia pun tulis di situ, hari ini bersendirian di rumah, ibu bapa keluar bekerja. Itu secara tidak langsung membuka peluang kepada penjahat. Dia bagi tahu dia sendiri bersendirian di rumah. Okey. Itu draft dia, okey? Tengok. Hajar suka bersuah foto. Dia memuat naik gambarnya dalam media sosial. Itu awak punya pendahuluan. Okey? Tulis dalam buku besar tu, buku untuk karangan tu. Perenggan pertama, pendahuluan, awak tulis draft awak tu. Hajar suka bersuah foto. Dia memuat naik gambarnya dalam media sosial. Dalam bukan di dalam. Okey. Isi yang pertama.
apa yang dia tulis di situ, isi yang pertama, berkongsi lokasi. Dia berkongsi lokasi. Show location. Share location. Ini biasa kita dengar. Lepas tu dia siap beritahu lagi tentang ketiadaan ibu bapa di rumah. Itu isi yang pertama. Untuk perenggan kedua. Okey, jadi macam mana kita nak buat perenggan dia? Okey, Hajar suka berkongsi. Itu awak tulis di draft dia sini. Awak cuba tulis, Hajar suka berkongsi lokasi rumahnya dalam media sosial. Tu tengok gambar tu. Ada gambar GPS kan, map, gambar peta tu. Dia share location, kongsi lokasi. Hajar suka berkongsi lokasi rumahnya dalam media sosial. Okey, noktah. Dia juga berkongsi maklumat tentang ketiadaan ibu bapanya di rumah. Buat yang senang-senang saja. Tambah-tambah macam itu saja daripada maklumat yang diberi untuk kita tulis draft dia. Okey. Okey, kemudian isi yang kedua. Ini perenggan yang ketiga lah. Perenggan pertama tadi pendahuluan, perenggan kedua isi yang pertama tu. Perenggan ketiga isi yang kedua. Okey. Apa yang dia tulis di situ? Kelihatan seorang pencuri. Yang kedua, menceroboh masuk. Kelihatan seorang pencuri. Yang kedua, menceroboh masuk. Okey, macam mana? Macam mana kita nak tulis draft dia ni? Macam mana kita nak tulis draft ni? Okey. Awak tulis pada hari tersebut. Ya, cikgu cakap ni sebagai contoh saja. Kalau awak nak tulis pun boleh, awak nak tambah pun boleh. Okey. Yang cikgu cakap ni untuk merangsang idea awak saja. Okey, awak boleh tulis pada hari tersebut kelihatan seorang pencuri cuba untuk membuka pintu rumah Hajar. Itu untuk poin yang pertama. Kelihatan seorang pencuri tu. Okey, cikgu ulang. Pada hari tersebut kelihatan seorang pencuri mencuba untuk membuka pintu rumah Hajar. Nampak gambar tu? Dia sedang cokeh tombol. Cokeh ke? Mencungkil tombol pintu rumah dia tu. Sebab pencuri tu tahu Hajar tu dia bersendirian. Dia duduk sorang-sorang. Macam awak lah. Duduk sorang-sorang dekat rumah. Orang nak curi, takut ke tak? Tak takut lah sebab awak masih lagi anak-anak lagi. Okey, yang kedua, menceroboh masuk. Macam mana nak buat ayat menceroboh masuk? Pencuri tersebut hendak menceroboh rumahnya. Menceroboh maksud dia masuk ke kawasan atau kawasan orang lain tanpa izin. Itu menceroboh. Menceroboh kawasan. Okey, cikgu ulang balik. Pada hari tersebut kelihatan seorang pencuri mencuba untuk membuka pintu rumah Hajar. Pencuri tersebut hendak menceroboh rumahnya. Okey. Selesai untuk isi yang kedua, perenggan ketiga. Tengok isi yang ketiga, perenggan yang keempat. Ini apa poin yang dia bagi? Jiran menelefon polis. Polis memberikan nasihat. Okey. Jiran menelefon polis. Okey, macam mana kita nak buat draft dia? Kita nak buat ayat dia di sini. Kejadian itu dilihat oleh jiran Hajar. Beliau ni jiran dia lah. Awak tulis situ beliau
menelefon polis untuk membuat laporan. Laporan lah. Hello polis, ada pencuri hendak masuk rumah jiran saya. Saya nampak dia sedang mencukir pintu rumah. Itu contoh perbualan lah. Dia telefon polis. Polis datang dengan segera lah bila dia dengar ada orang buat laporan telefon macam itu. Okay? Akhirnya pencuri itu dapat ditangkap oleh polis. Okey. Polis memberikan nasihat ni macam mana? Polis memberikan nasihat. Pihak polis menasihati Hajar supaya apa? Berhati-hati semasa memuat naik ataupun berkongsi maklumat di media sosial. Kita tak boleh beritahu contohnya keberadaan orang di rumah itu. Contohnya awak duduk dengan adik awak saja, awak balik kampung, tinggal rumah kosong, cuti. Itu sebenarnya membuka peluang kepada orang jahat untuk membuat perbuatannya lah. Nak curi ke, nak menyamun ke, nak pecah rumah ke. Okey. Untuk penutup, awak boleh tulis. Untuk penutup, dia ada beri menyesal akan perbuatan, akan sentiasa berwaspada. Okey. Awak boleh tulis Hajar menyesal akan perbuatannya. Itu penutup. Dia berjanji akan sentiasa berwaspada. Menyesal ni dia rasa bersalah lah dengan perbuatan dia. Berwaspada ni berhati-hati. Lepas ni dia akan berhati-hati untuk memuat naik dalam media sosial. Okey, sedikit pengajaran daripada cerita kita hari ini. Ini yang sentiasa berlaku lah. Bila kita bermedia sosial. Facebook, Instagram, kita selalu menceritakan hal peribadi kita di dalam media sosial tersebut. Jadi semasa awak nak upload ke, awak nak selfie ke, awak nak bersuah foto ke, awak nak buat naik tu, awak kena fikir dulu. Betul ke tidak tindakan awak tu? Kalau yang Islam tu, jangan buka aurat lah ambil gambar tu. Muat naik gambar yang sopan-sopan, yang tutup aurat. Jangan buka aib orang, jangan buka malu orang. Okey? Jangan kongsi benda yang peribadi. Kongsi benda yang peribadi. Ada orang suka ambil gambar gelang emas. Ada orang suka ambil gambar duit dia yang banyak-banyak. Lepas tu dia muat naik dalam Facebook, Instagram. Dia cakap hari ini untung. Hari ini dapat hadiah. Bila orang jahat tengok, wow, kayanya beliau. Dia nak pergi curilah. Okey. Kerja kita hari ini, cikgu nak awak menghasilkan karangan berdasarkan apa yang kita belajar hari ni lah. Awak buat dalam bentuk karangan, okey? Dalam buku besar. Tak panjang. Tak payah buat panjang-panjang. Awak boleh paling kurang 80 patah perkataan lah. Sikit je tu. Kita nak belajar tulis karangan nanti. Panjang nanti. Okey, bila awak dah selesai buat karangan ni, jangan lupa ambil gambar, hantar dengan cikgu, okey? Jangan hantar dalam grup kelas. Hantar terus kepada cikgu, okey? Cikgu akan tandakan awak punya kehadiran PDPR awak hari ini, penyertaan awak, hantar tugasan ke tidak hari ini, okey? Okey, selamat membuat kerja rumah. Bye. Assalamualaikum.